timbul satu cerita menarik. Saya sebut semalam berkenaan dengan UMNO dan bagaimana UMNO cuba untuk nak menguasai kembali negara ini. Motivasi UMNO adalah untuk membebaskan pimpinan mereka. Itu motivasi. Dan mereka tahu sebenarnya kalau sekiranya Muhyiddin Yassin yang diharapkan untuk membebaskan membebaskan Najib, membebaskan Zahid, tak boleh nak diharap. Dia tahu nak berharap kepada Anwar Ibrahim memang tak boleh harap lah. Sebab Anwar Ibrahim tak akan membebaskan mereka dan garanti itu dah diserahkan. Dikatakan bahawa Anwar akan meletakkan, akan memberikan segala-galanya kepada kehakiman. Kehakiman yang akan menentukan sama ada mereka akan bersalah atau tidak. Anwar tak akan kisah mengenai apa yang berlaku. Yang penting sekarang ini, dia kata semua akan with due cost, dengan ialah diserahkan kepada badan kehakiman lah. Jadi daripada situ, apa jaminan bahawa pemimpin mereka akan bebas? Apa jaminan bahawa pemimpin mereka akan bebas? Kita tahu dalam UMNO itu sendiri terpecah kepada dua, iaitu golongan yang menyokong Muhyiddin Yassin, iaitu seperti Anwar Musa dan juga sewaktu dengannya, dan golongan yang tidak mahu kepada Muhyiddin Yassin. Mereka mahu kepada pimpinan lain. Ada yang mahu Azmi naik, ada yang mahu Kuli naik. Dan sekarang ini timbul ura-ura mengatakan Kuli pula ada majoriti. Okay, saya dah sebut malam tadi, dalam apa situasi yang ada sekarang ini, kita lihat bahawa apa yang mereka nak bawa adalah nak bawa bersatu ke meja rundingan. Mereka nak bawa bersatu ke meja rundingan. So, nak bawa bersatu ke meja rundingan untuk tujuan apa? Tujuan bawa bersatu ke meja rundingan yang pertama sekali adalah memastikan bahawa Perdana Menteri itu daripada kalangan UMNO. Kalau kita tengok secara logik, kenapa daripada kalangan UMNO? Okey, memang dia dari kalangan UMNO, itu logiknya. Tetapi siapa daripada kalangan UMNO? Now, daripada kalangan UMNO, 39 orang ahli parlimen ini, dia mestilah cari seseorang yang senior dan tidak mempunyai kes. Siapakah yang senior tidak mempunyai kes? Kalau kita tengok yang tidak ada kes lah buat masa ini, tidak ada kes, ramai. Kalau kita tengok Tajuddin, Pasir Salak, kalau kita tengok KJ, Khairi, daripada Rembau, kalau kita tengok ramai ahli-ahli pimpinan UMNO yang lain yang tidak mempunyai kes. Tetapi yang paling senior dan disekani di kalangan mereka tidak lain bukan hanyalah Tengku Razali Hamzah. Ini merupakan taktik permainan, taktik yang mereka nak. Sebab apa? Nak command respect, nak command majority, dia kena command respect. Siapa yang nak command majority, kena command respect. Seseorang yang boleh dihormati. Ada juga yang berkata kepada saya hari ini bahawa Mahathir dan juga Kuli ni Kuli takkan terima arahan daripada Mahathir. Okey, itu merupakan satu benda yang jelas. Kuli takkan menerima arahan daripada Mahathir disebabkan oleh dendam Kuli itu terhadap Mahathir. Now, kita kena ingat, ini bukan rancangan Mahathir. Okey, ini bukan rancangan Mahathir, at least bukan 100%. Tetapi Mahathir kena to be in the picture. Mahathir has to be in power. At least not 100%, but he has to be in the picture. Dia kena relevant. Saya sebut dulu. Siapa-siapa yang nak relevan dalam politik, dia kena sentiasa ke depan. Dia kena sentiasa menonjolkan diri dia, sentiasa menampakkan diri dia. Dia sentiasa kena melakukan sesuatu atas tujuan untuk memastikan bahawa dia sentiasa kekal relevan dalam politik. Kalau tidak, dia mati dalam politik. Sebab itu, dalam situasi yang ada sekarang ini, apa yang berlaku? Ini kita nak bagi tahu. Apa yang berlaku adalah Mahathir in the picture. Kalau kita tengok gambar hari ini, Mahathir kata sebulan yang lepas. Khairuddin kata 4 tahun yang lepas, tapi itu bohong besar lah. Dia kata 4 tahun lepas. 4 tahun mana ada orang bawa pakai mask lagi. Baru ni kalau Mahathir Tun M tu kata sebulan lepas, logik lah. Tapi dia orang nak hide the fact, nak tutup bukti bahawa sebenarnya terdapat rundingan. Dan sekarang ini semua tengah berunding. Satu sama lain tengah berunding sekarang ini. They are now meeting each other. They are now, negotiating with each other. They are now trying to tussle for power. Mereka tengah berebut kuasa yang ada sekarang ini. Siapa yang berada di posisi untuk menjadi king sekarang ini, untuk menjadi Perdana Menteri sekarang ini, untuk menjadi yang berkuasa sekarang ini for the next 2 years. Jadi kita tahu bahawa Agong tak nak sebarang pilihan raya dalam masa yang terdekat ini. Itu kita respect keputusan tersebut. Kita tahu Agong kata elakkan daripada sebarang
pembubaran parlimen atau untuk panggil kepada pilihan raya. Okey, itu kita tahu. Namun begitu, sekarang ini it's still everyone's game. Kan, still everyone's game dan semua claim to have majority. Now, the only way, macam saya kata semalam, the only way kita nak membuktikan bahawa Muhyiddin telah kehilangan majority adalah dengan membawa ke dalam Dewan Rakyat, dan the only way yang ditunjukkan semalam dalam surat oleh Speaker Dewan Rakyat ialah dengan apabila usul tersebut dibawa oleh seorang menteri. Kena seorang menteri membawa usul tersebut, maka usul tersebut boleh dibawa ke dalam Dewan Rakyat dengan notis yang cukup. Now, kenapa ada wakil istana datang berjumpa dengan Muhyiddin Yassin hari ini? Sesuatu yang pelik. Tuan-tuan dan puan-puan, dia Perdana Menteri. Ramai yang bertanya kepada kenapa wakil istana kena datang jumpa Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan dan puan-puan, dia Perdana Menteri. Kalau wakil istana pergi jumpa beliau, tu bukan satu benda yang pelik pun. Bagi saya tak ada benda yang pelik. Yang peliknya, kenapa ada Anwar Musa kat situ? Dia kata atas dasar sebab jiran lah apanya. Kebetulan pula Anwar Musa bersama dengan pegawai istana di tempat tersebut. Now, saya tak nak kata apa-apa tentang pegawai istana lah. Kita boleh spekulat apa-apa sekalipun. Kenapa ramai yang tanya, kenapa dia berada di situ? Saya tak tahu. To be honest, saya tak tahu. Saya tak ada maklumat mengenai perkara tersebut. Ya, saya ada maklumat dia pergi ke rumah Muhyiddin Yassin. Tetapi maklumat apa yang berlaku, siapa yang berlaku, bagaimana, apa yang sekarang ini tengah going on di antara mereka, perbincangan dan sebagainya, saya tidak ada maklumat yang terkini yang ada pada masa ini. Namun apa yang saya boleh katakan bahawa dalam situasi yang ada sekarang ini, terdapat rundingan sekarang ini bahawa Muhyiddin Yassin berada dalam keadaan kucak-kacir dan terumbang-ambing. Suka atau tidak, pengkhianat-pengkhianat seperti Azmin, pengkhianat-pengkhianat seperti Zuraidah, sekarang ini pun tengah berunding kasih dengan golongan sebelah. Dan maklumat yang terkini yang saya akan dedahkan sebentar lagi adalah halangan yang saya sebut pada Isnin yang lepas. Satu halangan besar yang saya sebut pada hari Isnin yang lepas yang berkemungkinan akan menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri. Saya sudah sebut hari itu bahawa pelbagai halangan, pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, they will use all avenues, semua kaedah untuk memastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri. Dan saya selalu cakap macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu cakap macam ni, never rely on your enemy to win your battle. Never rely on your enemy to win your war. Never rely on your enemy to win your war. You can win your battles through your enemy, tapi nak menangkan war, you have to rely on your own self, dengan diri you sendiri. Kenapa? Bila you rely on your enemy to win your war, nak tak nak you terhutang budi kepada mereka. Dalam buku Robert Greene, 48 Laws of Power, disebut apa? There is no such thing as free lunch. There is no such thing as free lunch. Maksudnya apa? Apabila seseorang, musuh kita datang kepada kita menawarkan sesuatu, jangan harap mereka tidak mengharapkan sesuatu balik. Dia akan harapkan pada sesuatu balik. Persoalannya, are we willing to sell our soul to the devil in order for us to win at whatever means necessary? Dengan cara apa sekalipun. Sanggupkah kita menjual soul kita, roh kita, spirit kita kepada iblis demi kerana untuk nak menang apa yang kita patut menang. Nah, persoalan yang ada sekarang ini, kalau kita tengok, situasi yang ada sekarang ini, senario yang ada sekarang ini, kita dapat tahu bahawa nak atau tidak, tawaran yang diminta oleh UMNO dalam nak mengejar kuasa ini adalah besar. Adalah tinggi. Ya, some of them kita boleh bagi. Tapi at the end of the day, kita kena ingat, 2 tahun lebih lagi kita nak pilihan raya. Maka tak ada beza bersatu dengan UMNO. Mereka sentiasa tikam menikam di dalam parti kerana nak memastikan bahawa semua mendapat dana dan resources yang cukup untuk menghadapi pilihan raya. Jadi kalau UMNO bersama dengan kita, apa kelebihannya? Ada orang tak suka saya cakap macam ni. Dia kata, ini bukan masa untuk kita nak hentam orang yang nak buat parti dengan kita. Saya kata, saya bukan menghentam, tuan-tuan. I'm telling you, I'm giving you the reality of things. Saya menceritakan reality. Kebenaran itu pahit. Ubat itu pahit. Tapi pahit itu yang harus kita telan. Dan kita kena bercakap tentang apa keberadaan yang ada. Kemampuan kita. Kebolehan yang ada. Persediaan kita dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. 2 tahun bukan masa yang lama, tuan-tuan dan puan-puan.
Mei 2022 bukanlah satu masa yang lama untuk kita tunggu dalam kita nak menghadapi cabaran yang kita ada sekarang ini. Mei 2022 is not long untuk kita nak berada, nak menghadapi situasi yang kita ada. Kan? Dia bukan satu benda yang lama. So, bila satu benda tu bukan satu benda yang lama, bukan satu situasi yang lama, bukan satu keadaan yang lama. Jadi, apa persediaan kita nak menghadapi situasi tersebut? Kita nak menghadapi Perikatan Nasional sekarang ni pun kita tak mampu. Mampukah kita kalau kita nak menghadapi UMNO? Di mana UMNO masih berada di dalam kamp kita sendiri? Itu persoalan saya. Dan saya bercakap tentang reality. Are we willing to sell our soul to the devil? Kita sanggup buat apa saja demi mencapai cita-cita kita? Ataupun kita nak mampu untuk menggerakkan, nak gerakkan apa yang kita nak gerakkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, let's create our own path. Mari kita bina jalan sendiri sekarang ini. Bukan maksud saya buat parti baru. Tak, saya tak nak buat parti baru. Saya masih lagi bersama Parti Keadilan. Let's create our own path, preparing ourselves for the next PRU. Saya tengah nak bina leaders ni. Itu saya kata tadi, saya tengah nak bina leaders. Saya perlukan mereka-mereka yang ada leaders nak bagi kursus. Bagi kursus tersebut bulan Januari. Siapa yang PM saya sekarang, saya simpan je lah. Saya tak kata tak layan. Saya akan buka kursus tersebut dan saya akan hanya mengambil 25 orang. Lelaki wanita berusia 18 hingga 25 tahun. 18 hingga 50 tahun. Daripada seluruh dunia. Anyone can come. Kalau Malaysia dah buka masa tu, datanglah. Kalau tak, Malaysia je lah boleh datangkan daripada seluruh Malaysia. Dan kursus tersebut saya akan adakan di Kuala Lumpur atau di Selangor. Nah, berbalik kepada cerita kita tadi. Sekarang ini persoalan dia, what's next? Saya boleh kata macam ni. Bertenanglah. Bertenanglah. Lat Agong buat menggunakan kebijaksanaan baginda untuk menentukan siapa yang berkuasa. Ditakdirkan Dato' Seri Anwar Ibrahim kuasa, alhamdulillah. Tetapi kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Saya sebut tadi kita kena bersedia kalau sekiranya ditakdirkan tidak. Ditakdirkan kita dimain-mainkan oleh orang-orang yang konon menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Dan sekiranya tidaklah dipilih Dato' Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri Malaysia, tidaklah itu menjadi satu benda yang merendahkan kebolehan dan martabat beliau. Tidaklah benda itu boleh mengurangkan apa-apa yang ada pada diri beliau. Malah itu sebenarnya menguatkan lagi kredibiliti beliau sebagai seorang pemimpin. Dan kita tahu bahawa kerana hebatnya Dato' Seri Anwar Ibrahim ni, semua orang menggunakan pelbagai cara untuk menghalang beliau. Saya sebut halangan-halangan. Hari Isnin tersebut saya halangan-halangan. Yang saya betul pun saya kata. Saya kata halangan yang pertama akan ada kumpulan lain yang datang. Saya dah sebut betul. Saya kata halangan yang lain adalah tiba-tiba pembuaran parlimen berlaku. Saya sebut satu lagi halangan. Di mana akan tiba-tiba keluar satu tuduhan liwat. Keluar satu video. Keluar satu audio. Keluar sesuatu. Sesuatu yang akan menjatuhkan moral Datuk Seri Anwar Ibrahim di sisi rakyat. Dan benda itu ada di kalangan pemfitnah dan bodoh yang bodoh ini akan menerima benda tersebut. Ada kemungkinan. Saya menyebut kemungkinan itu akan berlaku. Kita tengok kes Yusuf Router. Kita tengok kes Aidil, siapa nama mamat tu, yang pasal liwat tu, dia kata, dia buat SD, dia kata dia kena liwat. Di Batu Ferringhi, di tingkat 4, padahal hotel tu ada 3 tingkat je. Kan? Jadi situasi itu akan berlaku dan orang akan menggunakan apa sahaja cara untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Orang suruh cakap dengan saya, shut up Laiswadi, dia kata. Jangan sebut benda tu. Tuan-tuan dan perempuan, no matter what you do, tak kisah apa yang kita buat, reality is reality. Kita berada di atas satu kereta api. Walaupun otak kita kata, okey, kereta api ni tak bergerak, kereta api ni tak gerak. Lepas tu kita terjun daripada kereta api, kita jatuh, sakit juga. Itu reality. Ada reality kita tak boleh nak deny, tetapi kita boleh mitigate. Kita boleh kurangkan. Mitigate tu apa? Kita boleh gunakan cara untuk memastikan agar peristiwa yang buruk itu tidak menjadi semakin buruk. Kita boleh guna cara agar benda yang teruk itu tidak menjadi semakin teruk. Kita boleh mitigatekan loss. Kita boleh kurangkan risiko loss. Kalau ditakdirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama dengan UMNO. Kita harap UMNO pun boleh membawa agenda demokrasi teruskan.
kita ni, saya ni, kita ni semua ni, yang mana menonton kebanyakan kita ni, kita umpama melukut di tepi gantang aja. Melukut di tepi gantang. Kenapa melukut di tepi gantang? Ada pun kita tak akan menambah, tak ada pun kita tak akan mengurang. Itu kita, kan? Tetapi melukut di tepi gantang, kalau kita kumpul satu gantang pun tetap berat dia satu gantang, betul? Satu gantang melukut tetap satu gantang. Sebab itu kita perlukan masa, mass untuk melakukan satu perubahan. Dan perubahan yang kita ada sekarang ini, macam saya kata, membawa kepada kita rakyat yang menentukan akhirnya, suara kita yang menentukan akhirnya lanskap politik negara kita. Dahlah cukup-cukup kita meletakkan lanskap politik negara kita di kalangan orang-orang atasan. Tiba masa rakyat boleh melakukan sesuatu. Bila? PRU nanti. PRU nanti kita boleh buat sesuatu. Macam mana? Itulah saya buat Sukarelawan Bina Negara ni. Yang atas ni. Sini. Sukarelawan Bina Negara ni. Atas tujuan apa saya buat ni? Kita boleh buktikan bahawa rakyat. Sini. Betul. Bahawa rakyat boleh melakukan sesuatu. Macam mana cara melakukannya? Yang ni kita akan buat nanti. Nanti sabar. Mana yang grup saya Bina Negara tu, sabar. Kita jauh lagi perjalanan. Sabar. Dia ada langkah demi langkah yang kita kena buat. Yang kita akan buat. Yang kita akan lakukan. Saya tahu ada kumpulan yang macam senyap je kumpulan tu. Tak bunyi je kumpulan tu. Tapi kumpulan senyap tak mestinya dia tak boleh contribute. Ada orang yang dia semangat nak contribute. Tak apa. So, apakah benda halangan yang ketiga yang paling besar yang mungkin akan berlaku dalam masa yang terdekat, tuan-tuan dan puan? Iaitu satu bentuk video, audio, tuduhan, jijik yang akan keluar tidak lama lagi. Dalam perancangan untuk keluar. Dalam persediaan untuk keluar. Bagi memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu lagi untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Dan inilah saja permainan mereka. Ini permainan mereka. Itu benda yang antara benda yang akan berlaku. Itu benda yang akan berlaku. Up to a point, kita tengok nanti. Kalau tak ada Iswadi, tak ada, alhamdulillah lah. Tapi tak ada kita kata. Ingat tak Yusuf router tu? Ingat tak kes Aidil hari tu? Saya buat SD, rupanya kantoi. Azmin bayar dia rupanya. Azmin tak bayar dia direct lah. Azmin bayar kepada orang UMNO. Tu orang UMNO tu yang pergi jumpa dia. Buat satu SD lagi menafikan perkara tersebut. Di belakang Hospital Kelana Jaya ada mamak kat situ. Ini permainan kotor mereka-mereka yang sanggup nak buat apa saja demi memastikan bahawa mereka akan terus berkuasa. Untuk makluman, Lokman Adam dan juga and the gang sekarang ini tengah nak buat laporan polis di Melaka berkenaan dengan video kabur Azmin. Kenapa sekarang ni video Azmin tu tiba-tiba disenyapkan begitu saja? Lokman Adam daripada UMNO tengah nak buat laporan polis sekarang ini. Nampak apa yang UMNO nak buat? Setelah gagal Azmin untuk memenangi UMNO melalui geng-geng dia, sekarang ini ada golongan di kalangan UMNO yang menjatuhkan Azmin. Tuan-tuan, tidak ada untungnya dengan mengkhianat. Tidak ada untungnya menjadi pengkhianat. Akhirnya, yang mengkhianat akan dikhianat, yang menikam akan ditikam. Dan betul kata Azmin bahawa dia ditikam daripada belakang. Bukan daripada orang daripada Parti Keadilan, tetapi orang daripada dalam UMNO itu sendiri yang menikam beliau daripada belakang. So Azmin, selamat makan ubat anda sendiri. Happy eating your own medicine.